sediakan di depan kamu tu nah buku nota atau buku nota untuk tulis lah. Untuk tulis apa yang cikgu nak tunjukkan ni. Okey, untuk asas sains komputer tingkatan 1. Semua sekali ada 4 bab sahaja. Okey. 4 bab saja, iaitu yang pertama sekali ni lah. Bab yang pertama iaitu konsep asas pemikiran komputasional. Ni bab yang pertama. Bab yang kedua kita ada perwakilan data. Bab yang ketiga algoritma dan bab yang keempat kod arahan. 4 bab sahaja. Tingkatan 1, 2, 3 sama saja. 4 bab tu juga. Cuma dia lanjutan-lanjutan saja. Tingkatan 2 lanjutan daripada tingkatan 1 macam tu lah. Dia bersambung-sambung. Jadi tak susah sebenarnya. InsyaAllah lah tak susah. Okey, kita tengok untuk bab 1 ni ada poin 1. Asas pemikiran komputasional. Okey, yang situ pemikiran komputasional. Maksudnya kita berfikir komputasional. Komputer lah kan. Berfikir secara macam mana komputer berfikir. Komputer berfikir ke? Maksudnya secara tersusun, berstruktur. Pemikiran komputasional ni. Okey. Hari ni kita akan buat apa? Menerangkan. Kamu akan menerangkan teknik leraian, pengecaman corak, peniskalaan, pengikhlakan dalam pemikiran komputasional untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang ni tak apa, yang ni di SKP. Ini dia. Okey, contoh. Kita ni dalam kehidupan kita ni penuhlah dengan masalah macam-macam lah. Jadi kita perlukan satu pemikiran. Untuk ASK ni kita namakan pemikiran komputasional. Macam mana cara untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan pemikiran komputasional ni. Okey, cikgu bawa kat kamu satu masalah kat sini, iaitu mengira luas permukaan meja murid. Cikgu nak tanya kamu, susah tak nak selesaikan masalah ni? Rasa-rasa? Mengira luas permukaan meja murid. Tak susah. Tak susah. Tak susah. Tak susah kan? Ambil apa ukur apa? Ukur meja. Panjang. Ukur panjang, ukur lebar, darab kan? Tu dah kamu belajar ambil kecil pun. Okey, tak apa. Tapi dia macam tak berstruktur. Cara kita sampaikan pun macam tak berstruktur. Jadi sekarang ni kita nak tengok macam mana cara nak uruskan masalah tu supaya dapat penyelesaian yang teratur lah. Okey. Yang pertama, teknik pemikiran komputasional ni ada 4. Kena ingat. Ada 4 teknik. Yang pertama, nama dia ialah teknik leraian. Teknik leraian. Kalau ikutkan pada perkataan tu pun, leraian ni maksudnya lerai. Lerai tu maksudnya apa? Pecah kan? Pecah. Kita ambil satu batu yang besar tu, kita buang dia ke tanah, dia akan taklah besar batu biasa tu. Batu besar jatuh tak pecah juga kan? Okey. Kalau kita ambil jatuh pecah. Kita ambil pinggan. Kamu jangan buat lah. Contoh yang bagi. Ambil pinggan kaca tu. Lepaskan ke lantai, dia akan lerai. Dia akan pecah. Itulah perumpamaannya. Macam kalau kita ambil pinggan tu adalah satu masalah yang besar. Kemudian kita jatuhkan dia akan pecah menjadi masalah-masalah yang kecil. Faham tak? Pinggan tu masalah besar, kita pecahkan, dia akan jadi masalah yang kecil. Okey, yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Ni, buku nota kamu tu, kamu tulis saja. Kadang-kadang tak ada pun dalam slide ni. Tapi, kamu boleh add on. Tambah aja. Apa yang cikgu cakap tambah. Belajar untuk take note. Untuk ambil nota. Okey. Yang pertama tu, leraian. Yang kedua ialah teknik pengecaman corak. Okey.
pengecaman corak kita kenal pasti corak bentuk macam mana. Ya, kadang-kadang kalau kita contohnya kita satu Lego, pernah main Lego tak? Lego tu banyak Pernah. kan. Ada 100 ke 200 blok-blok tu kan. Okey. Pengecaman corak macam mana kita corak kita nak kenal pasti corak tu dari segi apa? Yang pertama mungkin dari segi color. Kan kita asingkan. Tercam color merah duduk tempat dia. Kuning kat tempat dia kan. Okey, itu pengecaman corak dia dari segi color. Mungkin corak lain dari segi bentuk. Okey, yang ada 6 kaki kita letak satu tempat, yang 4 kaki satu tempat kan Lego tu, ataupun 2 kaki satu tempat. Kita asingkan. Nah, kita cam melalui bilangan kaki dia. Yang pertama tadi melalui warna, yang kedua melalui kaki dia tu. Okey. Cara kita nak cam tu kita guna apa? Kaedah apa? Persamaan. Tak ada homework lagi lah Iman. Persamaan dan juga perbezaan. Okey, persamaan dia ialah apa? Kenapa warna merah kita letak satu tempat? Persamaan dari segi warna. Sebab kita nak asingkan mengikut warna dia. Okey, perbezaan dia? Persamaan. Okey, perbezaan dia mungkin kaki dia macam-macam campur macam 4 kaki, 6 kaki, semua tu kan. Itulah. Tengok pada persamaan dan perbezaan corak dia tu. Okey, seterusnya ialah teknik peniskalaan. Peniskalaan ni ialah kita fokuskan kepada aspek penting, tinggalkan aspek yang tidak penting. Contohnya macam Lego tadi kan, cikgu bagi kamu Lego banyak 100 ada macam-macam color tu. Cikgu kata asingkan mengikut color. Mengikut warna. Jadi kamu pun asingkanlah merah, kuning. Jadi apa aspek penting dalam penyelesaian masalah kamu tu? Bila cikgu kata asingkan mengikut warna, itu adalah masalah. Sebab cikgu bagi satu arahan kepada kamu dan kamu kena selesaikan. Asingkan. Jadi kamu asingkan mengikut warna. Warna tu dia akan jadi, tu kita panggil teknik peniskalaan. Maksudnya ialah pentingkan aspek. Fokuskan kepada aspek penting dan kalau cikgu kata asingkan ikut warna, kamu fikir pasal bilangan kaki dia. Kamu akan abaikan kan bilangan kaki. Tak kira lah 4 kaki ke 6 kaki ke, kamu akan abaikan Lego tu. Tapi kamu akan fokus kepada warna sahaja. Okey, tak apa, kita go cepat sikit ke sini. Teknik pengitlakan pula ialah kita menghasilkan satu model, satu formula. Di mana bila kita ada hadapi masalah yang sama, kita boleh guna model tu, kita boleh guna formula tu, kita boleh guna jadual tu untuk selesaikan masalah yang lain. Okay, introduction je tu. Okay, kita pergi ke satu persatu dan cikgu bawa sekali masalah yang cikgu bagi awal tadi ni. Awal tadi ni masalah dia apa? Cikgu bagi tadi? Adam? Afifatul? Apalah. Okey. Masalah tadi ni ialah mengira luas permukaan meja murid. Awal tadi tu. So, kita akan guna masalah itu untuk selesaikannya menggunakan teknik pemikiran komputasional 4 ni. Okey, yang pertama ialah teknik leraian. Teknik leraian ni apa? Macam cikgu sebut tadi. Iaitu memecahkan kalau kamu tak faham, kamu tanya je terus. Okey, teknik leraian ni pecah tadi kan, dia kata pinggan tu masalah besar. Bila pecah kan dia akan relai-relai jadi masalah yang kecil. Sepihan pinggan tu kita panggil masalah yang kecil. Okey, masalah besar ialah mengira luas permukaan meja murid. Jadi masalah kecilnya apa? Kita ambil balik daripada masalah besar tu kita kecilkan. Yang pertama ialah mengira apa? Luas permukaan. Dan yang kedua ialah meja murid. Meja murid, bukan meja guru, bukan yang meja makan. Luas permukaan dan meja murid. Kita kecilkan masalah tu. Okey. Kalau meja murid ni sifat dia biasanya segi 4 lah, berbentuk segi 4 tepat.
Jaranglah meja murid bulat-bulat kecuali kelas-kelas tertentu. Kalau sekolah kerajaan ni biasanya meja murid ni segi 4 tepat tu. Okey. Maksudnya daripada masalah besar tu kita kecilkan. Jadi masalah yang lebih kecil. Okey. Terusnya teknik pengecaman corak yang kita tadi tu kan Lego kita nak asingkan ikut warna ke, ikut kaki ke tu kan. Okey, membuat perbandingan ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Ingatlah, apa maksud teknik pengecaman corak ni? Buat perbandingan, bandingkan. Bandingkan dari segi apa? Kalau kita tengok satu masalah tu, apa persamaan dia? Apa perbezaan dia? Nah, tengok kat situ. Okey, contohnya kat sini, persamaan meja murid segi 4. Meja murid segi 4 tu sama kan? Segi 4 tepat lah, segi 4 tepat tu. Okey, perbezaan pula ialah panjang dan lebar meja. Mungkin tak sama sebab meja murid memang daripada dulu, zaman dulu sampai zaman sekarang ni 4 segi tepat tu. 4 segi 4 tepat. Okey. Tapi yang bezanya mungkin sekarang ni meja lebih kecil. Panjang dia lebih kecil. Lebar lebih kecil. Kan bila kat sekolah ni dia bercampur. Meja baru, meja lama semua kan. Panjang dan lebar meja berbeza. Samanya ialah meja murid segi 4. Cikgu nak cikgu guna mic. Headset ni sebab laptop cikgu ada masalah mic. Okey, itu adalah teknik pengecaman surah. Faham tak kakak ni? Faham. Faham dah? Senang saja, senang. Okey, seterusnya ialah teknik peniskalaan. Peniskalaan yang cikgu intro tadi ni iaitu keutamaan kepada aspek penting. Maksudnya fokus kepada aspek penting dan abaikan aspek yang tidak penting. Okey, contohnya lah dalam masalah kita ni nak mengira luas permukaan meja ni. Aspek penting dia ialah apa? Aspek penting, panjang dan lebar meja. Kalau tak ada panjang, tak ada lebar, tak boleh kira luas. Jadi kena ada panjang dan lebar. Aspek tak penting, maksudnya tidak mengganggu pun dalam penyelesaian masalah kita ni, iaitu warna dan Saiz meja. Saiz meja. Warna dan saiz meja tak mengganggu. Ikutlah nak saiz berapa mana pun, yang penting dia ada panjang dan ada lebar. Okey. Faham tak cakap tu? Faham. Penting, aspek penting. Okey. Last teknik pengislakan iaitu menghasilkan modul model. Bukan modul lah. Allah. Spelling error. Model. Menghasilkan model penyelesaian masalah. Okey, model penyelesaian masalah ni macam-macam jenis lah. Contohnya yang cikgu bagi ni ialah formula. Jenis formula. Ada juga yang jenis jadual. Ada juga yang jenis prototype. Nanti kamu akan tengok lah. Okay. Yang ni yang cikgu bagi ni adalah model jenis formula. Okay, jadi formula yang kita gunakan ialah luas sama dengan panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okay, ini formula ni. Okay. Faham tak? Maksudnya, macam cikgu sebut intro tadi ni, model ni ataupun dalam pengislakan model ni boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang sama. Contohnya, kalau masalah lain pula, cikgu bagi soalan yang kedua. Kira luas permukaan meja guru. Boleh guna tak formula ni? Boleh guna tak model ni? Boleh. Boleh kan? Sebab konsep dia sama. Model dia sama. Model tu boleh digunakan untuk selesaikan masalah yang lain. Okey. Sekarang ni cikgu nak uji minda kamu. Tulis dalam buku. Senaraikan 4 teknik penyelesaian masalah yang terdapat dalam pemikiran komputasional. Yang ni tulis
dalam masa 3 minit, cikgu nak kamu buat yang ni dalam buku latihan. Buku nota tak tepi Sat. Ambil buku latihan, tulis soalan ni. Senaraikan tempat teknik penyelesaian masalah yang terdapat dalam pemikiran komputasional. Buat 3 minit. Okey, siapa yang dah siap dan nak bagi jawapan? Ada tak? Buat tak ni? Adam. Asma Humaira. Bagi jawapan? Teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan, teknik peniklakan. Okey, bagus. Tepat sekali. Okey. Seorang lagi. Siapa nak bagi jawapan? Ada tak? Seorang lagi. Muhammad Dennis Zafran baru join. Kita keluar tadi cikgu. Oh, terkeluar. Masuk boleh. Okey, untuk kehadiran, cikgu nak kamu pergi dekat in call message. Nampak tak? Message lah. In call message. Dan tulis tulis nama untuk kehadiran. Dan sambil-sambil tulis nama untuk kehadiran. Cikgu tinggi ada tak? Tinggi tak ada lah sebab kita luas permukaan. Bukannya kita nak kira isi padu. Homework, homework ni lah homework dia. Uji minda ni adalah homework. Kena tulis dalam buku latihan. Tulis pakai pensel ke pen? Pakai pen Pakai pen, sekolah menengah dah. Tak sihat sikit, tak sedap badan dan terbatuk-batuk. Maaf ya. Tak apa. Sakit tak apa. Dimaafkan. Okey, seterusnya kita pergi ke cikgu harap kamu dah dapat lah 4 benda tu. Seterusnya tengok menyelesaikan sesuatu tugasan menggunakan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan satu tugasan guna teknik leraian. Ni ada teknik leraian. Kalau cikgu sebut teknik leraian, kamu ingat pinggan tadi tu. Ambil pinggan tu umpama masalah yang besar. Lepaskan, dia akan jadi masalah yang kecil. Itu yang kamu buat lah. Jadi masalah makin besar pula nanti. Mak kamu marah. Betul. Bayang perumpamaan macam tu lah. Okey. Tengok aktiviti berfikir. Muka surat. Cikgu rujuk buku teks ni. Berfikir muka surat 8. Okey, Encik Ahmad telah membuat pelaburan saham dalam tabung amanah sebanyak RM50,000. Okey, pelaburan sebanyak RM50,000. Pihak tabung amanah saham Malaysia telah membayar dividen keuntungan sebanyak 8% ke atas simpanan RM10,000 pertama. RM10,000 pertama dibayar dividen sebanyak 8%.
dan bonus sebanyak 5% ke atas baki pelaburan. Bonus 5% ke atas baki pelaburan. Sekarang ni baki pelaburan Encik Ahmad berapa? RM50,000 tu tolak dengan RM10,000 ni, baki pelaburan. Bantu Encik Ahmad mengira dividen dan bonus yang diperoleh dengan meleraikan pengiraan kepada beberapa bahagian kecil secara tertib. Okey, jadi apa dia fokus? Tengok betul-betul tugasan dia ataupun masalah dia, dan dia nak buat apa? Mengira, ni masalah dia. Mengira dividen dan bonus yang diperoleh. Tengok sini, mengira dividen dan bonus. Maksudnya dua benda yang berbeza, dividen, bonus. Dua yang berbeza. Jadi kita kena buat pengiraan dua kali. Okey, kadang dulu. Okey, mengira dividen dan bonus yang diperoleh. Kita guna leraian masalah. Dia selesaikan guna leraian masalah. Okey, teknik leraian. Yang pertama ialah mengira dividen keuntungan sebanyak 8% ke atas simpanan RM10,000 yang pertama. Jumlah pelaburan dia RM50,000 tapi dia dapat 8% untuk RM10,000 yang pertama tu. Okey, mengira bonus sebanyak 5% ke atas baki pelaburan. Okey, jadi baki pelaburan dia RM50,000 tu tolak dengan RM10,000 hak dividen tu. Jadi tinggal RM40,000. Ini macam mana nak buat? Okey, yang pertama, dekat sinilah yang dinamakan leraian masalah tu. Sekarang ni masalah besar dia mengira dividen dan bonus yang atas ni. Mengira dividen dan bonus yang diperoleh. Kemudian cikgu kecilkan masalah. Pertama ialah mengira dividen dulu. Dan yang kedua ialah mengira bonus. Okey. Selesaikan satu-satu. Mengira dividen keuntungan sebanyak 8% ke atas simpanan RM10,000 pertama ni. 8% darab dengan RM10,000. Sama dengan RM800. Kena buat. Ada kawan-kawan tanya kena buat tak? Kena buat aktiviti berfikir ni kena buat. 1.2, 1.3 dan 1.4 nanti. Okey, dividen yang diperoleh Encik Ahmad ialah RM800. Yang ni cikgu bantu kamu untuk selesaikan latihan penyelesaian ni. Dividen yang diperoleh Encik Ahmad berapa? RM800. Tahu kan? 8% darab dengan RM10,000. Okey. Yang kedua, mengira bonus sebanyak 5% ke atas baki pelaburan. Jadi 5% darab dengan baki pelaburan kat sini berapa? RM40,000. Cikgu tanya, cikgu jawab kan? Selesai. Sama dengan tolak P, bahagi P, tolak semua dapatlah RM2,000. Jadi RM2,000 ni apa? Bonus yang diperoleh oleh Encik Ahmad. Banyak RM20,000. RM2,000. RM2,000. Okey. Setakat tu faham? Okay, Okey. Sekarang ni kita tengok uji minda dulu. Okey, untuk uji minda 2, cuba kamu terangkan dua teknik penyelesaian masalah dalam pemikiran komputasional. Buat dalam buku latihan sekarang. Terangkan dua teknik penyelesaian masalah dalam pemikiran komputasional. Okey, uji minda ni buat dalam buku latihan. Buat dalam buku latihan. Selain pada uji minda tu yang cikgu tengah perang tadi ni, dalam buku nota. Okey, dua teknik penyelesaian masalah pemikiran. Bukan nyatakan di sini dia minta terangkan. Maksudnya kamu kena explain sikit. Cikgu soalan yang tadi cikgu ulang balik. Cikgu soalan yang tadi cikgu ulang
Boleh tak ada nak salin? Oh. Okey, ni salin yang ni dulu lah. Kita terangkan dua teknik penyelesaian masalah. Okey, yang mana yang tak done? Sebenarnya kalau kamu nak salin dalam buku tu ringkas je. Ni cikgu buat kat sini tu yang jadi 2-3 slide ni. Okey, contohnya kamu tulis kat sini. Kan, mengira dividen keuntungan 8%. Tulis kat bawah ni dia punya formula dia, pengiraan dia semua bagi selesai. Lepas tu 2 kat sini pengiraan dia. Nah, cuba buat. Tak payah salin pun tak apa. Asalkan ada penyelesaian. Kamu faham maksudnya kamu boleh buat lah. Kamu faham, kamu boleh buat. Cikgu soalan. Okey. Okey, Naiman. Okey, uji minda 2. Siapa nak jawab soalan ni? Ada tak any volunteer? Ada. Ni tadi Asma Umairah kan? Soalan 2 ni siapa pula nak jawab? Ni dah 1:30. Cikgu nak random lah nak tanya seorang-seorang. Muhammad Danish? Muhammad Danish? Tak ada jawapan ni tak ada jawapan. Kamu nak tunggu, nak salin jawapan, tak ada jawapan. Jawapan dia dekat slide depan tu. Nampaknya Nak semua jawab boleh. tu. Afifatul. Teknik Sat. Teknik leraian dengan teknik pengecaman corak. Okey, apa maksud leraian? Leraian. Memecahkan masalah besar pada masalah kecil. Okey, bagus. Pengecaman corak? Membuat perbandingan ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Okey, tepat sekali. 2 lagi, siapa nak bagi 2 lagi? 2 lagi? Peniskalaan dan pengitlakan? Kamu kena ingat keyword-keyword dia tu macam kalau leraian, keyword dia pecahkan. Masalah besar masalah kecil. Cikgu saya nak jawab. Nur. Siapa nama ni? Muhammad Nur Imran. Okey, Nur Iman. Peniskalan suatu masalah aspek-aspek yang kurang penting. Penekanan kepada aspek yang Kurang lagi? penting. Suatu masalah dan aspek-aspek yang kurang penting. Masalah aspek kurang penting. Dia macam ni. Menekankan ataupun fokus. Menekankan kepada aspek penting dan tinggalkan aspek yang tak penting. Itu saja dia punya definisi dia. Iman? Okay. Menekankan aspek penting dan meninggalkan aspek tak penting. Kalau pengitlakan, satu lagi, Iman? Orang lain ada tak nak jawab untuk pengitlakan? Pengitlakan senang je, menghasilkan apa? Corak. Penyelesaian masalah. Bukan. Bermula dengan huruf M. Model. Membina. Aufa. Menghasilkan model penyelesaian masalah. Model penyelesaian masalah. Okey. Seterusnya kita boleh sambung mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk pengesaman corak. Sekarang ni kita nak pi sikit
contoh pada pengecaman corak ni. Dan nak buat apa? Mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk pengecaman corak dalam suatu situasi. Menarik ni. Kita tengok kat sini. Ni cikgu rujuk buku teks, muka surat 10. Di sini dia nak isihan tertib menaik. Okey, rajah di bawah. Boleh salin dalam buku nota. Rajah di bawah menunjukkan 6 keping kad dengan label nombor yang berlainan. Susun kepingan kad ini mengikut urutan menaik dengan menunjukkan langkah-langkah susunan tersebut. Okey, sekarang ni dia susun nombor berterabuk. Menaik pun tidak, menurun pun tidak. 7, 5, 1, 2, 8, 4. Sekarang ni dia minta susun semula secara menaik. Maksudnya yang kecil tu duduk depan, duduk belah kiri, dan yang besar tu duduk belah kanan. Macam mana cara nak buat? Guna kaedah ataupun teknik pengecaman corak ni. Okey, tengok kat sini. Perbandingan kan? Okey, perbandingan. Yang pertama ialah kita tengok dari aspek persamaan, dan yang kedua kita tengok dari aspek perbezaan. Okey, persamaan dia apa? Setiap kali nak susun tu, kita kena make sure nombor yang lebih kecil disusun di sebelah kiri pada setiap langkah. Pada setiap langkah tu kita kena pastikan nombor kecil tu duduk sebelah kiri. Nombor besar duduk sebelah kanan. Itu persamaan dia. Setiap langkah. Dia ada banyak langkah. Okey, yang kedua perbezaan pula. Apa perbezaan dia? Bilangan kumpulan yang dibentuk berselang-seli 2 kumpulan dan 3 kumpulan. Bilangan kumpulan tu setiap langkah tu, langkah pertama 3 kumpulan, langkah kedua 2 kumpulan, langkah ketiga 3 kumpulan balik, langkah keempat 2 kumpulan, macam tu. Berselang-seli. 2 kumpulan dan 3 kumpulan. Macam mana tu? Mari kita tengok. Okey. L1 tu langkah 1. Okey, ini adalah nombor yang diberi 7, 5, 1, 2, 8, 4. Sekarang ni masalahnya apa? Dia minta kita untuk susun secara menaik. Menaik tu maksudnya yang kecil belah duduk di bahagian kiri lah. Kanan, yang besar bahagian kanan. Okey. Sekarang kita nak buat apa? Kita kumpulkan dia kepada 3 kumpulan. Nampak merah ni 1 kumpulan. Biru 1 kumpulan. Merah pun 1 kumpulan balik. So ada 3 kumpulan di sini. Kumpulan 1. Kumpulan 1. Kumpulan 2 dan kumpulan 3. Nampak? Okey. Sekarang ni langkah yang seterusnya ialah kita okey. Langkah kedua kita susun. Maksudnya yang kecil duduk sebelah kiri, yang besar duduk sebelah kanan. 7, tengok kumpulan yang pertama, 7 dengan 5. Yang kecil berapa? 5 kan? Jadi 5 letak belah kiri, besar 7 ni duduk belah kanan. Kumpulan yang kedua, 1 dan 2 ni perlu berubah tak? Tak perlu ubah kan? Sebab dia duduk di kedudukan yang betul dah. Okey, kumpulan yang ketiga pula kena ubah sebab dia nak kecil sebelah kiri, besar sebelah kanan. Ubah. Okey, langkah seterusnya. Langkah seterusnya ni kita buat kumpulan baru pula ni. 5 dan 8 ni kita kekalkan dia. Okey, 5 dan 8 kita kekalkan kat sini. Dan kita bentuk 2 kumpulan saja. Ni 1 kumpulan, yang ni 1 kumpulan. Ada 2 kumpulan. Lepas tu dia kata kumpulan 3 kumpulan dan 2 kumpulan berselang-seli tu kan. Okey, yang ujung kita kekalkan. Jadi dia jadi macam mana? Okay, 5 dan 8 ni kita kekalkan, berubah yang ni saja. 7 dengan 1, 1 kecil kan, jadi kena duduk sebelah kiri, 1, 7. 2 dengan 4, perlu berubah tak? Tak perlu. Tak perlu sebab kedudukan dah betul. Okay, lepas tu, lepas 2 kumpulan, berapa kumpulan pula? Langkah 2, 2 kumpulan. Langkah 3, 3 kumpulan balik. Okay. 3 kumpulan balik, kemudian dia akan tukar lah 1 dengan 5 sebab 1 kecil. Okay, 7 dengan 2 tukar sebab 2 kecil. 4 dan 8 ni kekal.
Okey. Lepas tu di langkah 4 ni dia kembali kepada 2 kumpulan. Kembali kepada 2 kumpulan. Okey. Di sini 3 kumpulan. Sini 2 kumpulan. 3 kumpulan. 2 kumpulan. 2 kumpulan lah. 5 dengan 2 ni. Okey. Jadi macam mana? Okey. 1 kekal kan. 1 dengan 8 kekal. Jadi yang ni 5 dan 2 ni bertukar tempat. 7 dan 4 pun bertukar tempat. Okey. Dan last sekali. Last sekali ni. Okey. Jadi 3 kumpulan balik kat sini. Okay, 1 dan 2 kekal. 4 dan 5 ni kumpulan yang kedua ni kena tukar tempat. Sebab kedudukan dia tak betul. Dan last kali ni bukan dia betul. Okey. Ini jawapan dia. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Okey. Faham tak? Faham. Faham. Selesai tak masalah? Selesai. Selesai. Okey. Ada yang faham dah. Alhamdulillah. Seterusnya. Okey. Kita buat uji minda yang ketiga ni. Gunakan keempat-empat teknik penyelesaian masalah dalam pemikiran komputasional dalam menyelesaikan masalah berikut. Okey, kamu boleh guna cara cikgu selesaikan masalah luas, mencari luas permukaan meja tu. Mengira luas permukaan meja murid tu. Sekarang ni, mengira BMI murid tingkatan 1. Pertama, guna teknik leraian dulu. Teknik leraian, pecahkan masalah. Buat dalam buku latihan. Pecahkan masalah besar kepada masalah kecil. Okay, masalah besar dia ialah kira BMI murid tingkatan 1. Masalah kecil dia ialah okey, lepas teknik leraian, masuk pula teknik pengecaman corak, persamaan dan perbezaan. Apa persamaan dia? Mengira BMI murid tingkatan 1. Apa nak bagi idea? Kalau cikgu tanya apa perbezaannya? Sebelum tu kamu tahu tak BMI ni apa? Body Mass Index ni. Tahu kan? Semua ada Tahu. buat kat sekolah rendah dulu. Okey. Dalam mengira BMI ni, kita perlukan apa? Berat badan. Berat, lagi? Tinggi. Tinggi. Okey, berat dan tinggi. Itu adalah persamaan dia. Dalam pengiraan BMI, mesti ada dua benda tu. Berat dan tinggi. Perbezaannya? Ketinggian dan berat murid tingkatan 1 ni adalah berbeza-beza. Ketinggian dan berat badan murid tingkatan 1 berbeza-beza. Okey, itu adalah perbezaan dia. Okey, sekarang ni pengecaman corak. Sampai cikgu cakap tadi leraian, lepas tu pengecaman corak. Yang ketiga apa? Peniskalaan kan? Peniskalaan tadi kamu kata apa peniskalaan? Menekankan aspek penting dan tinggalkan aspek yang tidak penting. Apa aspek penting dia? Berat dan tinggi. Berat dan tinggi murid.
Aspek yang tak penting? Jantina murid penting tak? Tak Tak penting. penting. Jantina murid tak penting. Sebab kat sini dia suruh kira je, bukannya dia suruh bagi status nah. Kira sahaja. Yang tak penting ialah apa tadi? Jantina murid. Yang penting ialah berat dan tinggi murid tu. Okey, last kali. Pengitlakan, siapa boleh jawab? Pengitlakan kamu akan buat apa? Pengitlakan? Pengitlakan menghasilkan Model. model. Pandai, Model. menghasilkan model. Jadi apa model yang akan kamu guna? Apa model yang kamu akan guna dalam mengira BMI ni? Formula. Nah? Formula. Untuk model kamu akan buat formula. Apa formula dia? BMI sama dengan berat bahagi tinggi kuasa 2. Betul? Itu adalah pengitlakan. Menghasilkan model dalam bentuk formula. BMI sama dengan berat bahagi tinggi kuasa 2. Boleh Iman? Fifatul? Boleh. Okay. Last one. Last one. Okay, apa dah? 1:48. Ada sikit lagi masa. Kita akan habiskan lah. Macam ni. Okey, membuat keputusan bagi menentukan aspek penting dalam sesuatu masalah. Buat keputusan bagi menentukan aspek penting. Okey, bila sebut aspek penting ni, dia teknik apa ni? Kalau sebut pasal aspek penting, dia adalah teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan. Okey, inilah aktiviti berfikir, teks, muka surat 12. Anda adalah seorang jurutera di sebuah syarikat telekomunikasi, ditugaskan untuk membuat cadangan bagi penyambungan. Okey, cikgu ringkaskan kat sini. Penyambungan, kamu kena buat penyambungan kabel telekomunikasi yang menyambungkan 10 buah menara. Ingat, nak sambung 10 buah menara ni. Tentukan laluan terdekat yang menyambungkan semua menara bagi mengurangkan kos pemasangan. Sekarang ni, macam mana cara kamu nak sambungkan semua tu 10 tu dalam laluan ataupun laluan yang paling dekat. Sebab apa? Dia nak mengurangkan kos. Mengurangkan kos. Maksudnya kabel nanti jadi sikit lah. Kabel tu jadi jimat kabel lah. Okay, nilai pada laluan ditunjukkan dalam kilometer. Okay, yang ni lah. Yang ni dia punya menara tu nah. A, B, C, D ni adalah menara dia. Okay, ini masalah dia. Okay, panduan untuk selesaikan masalah. Bila sebut panduan ini dikatakan sebagai aspek penting. Dalam penyelesaian masalah, kita tengok kepada aspek penting. Tambah dia kata apa? Dia bagi panduan, susun semua laluan mengikut urutan menaik. Kenapa dia kata semua laluan? Banyak ke laluan? Banyaklah. Laluan tadi ni kan ada 10 laluan tu. Mengikut urutan menaik. Menaik ni maksudnya apa? Daripada dekat daripada yang paling dekat pada yang paling jauh lah. Pilih laluan paling dekat untuk bermula. Paling dekat untuk bermula. Ingat tu. Pilih laluan, sambil salin pilih laluan paling dekat untuk bermula. Pilih laluan terdekat seterusnya. Okey. Mula-mula cari yang paling dekat. Lepas tu pilih yang terdekat seterusnya. Jika laluan berbentuk kitaran, maksudnya dia pusing balik, tinggalkan laluan tersebut. Walaupun dekat, tinggalkan laluan tersebut sebab dia sudah berbentuk kitaran, circle. Ulang langkah 3 untuk semua laluan. Mari kita selesaikan. Cuba selesaikan. Okey?
Okey, sekarang ni tunjuk abang dan cikgu di mana kita patut start. Patut mula. A ke B ke C D E F G H I J A. A. Okey. Tadi dia kata pilih laluan paling dekat. Laluan paling dekat yang mana? Nombor 1 kan? Okey, nombor 1 ni paling dekat 1 kilometer saja daripada G ke B tu. Okey? G ke B ni 1 kilometer. Lepas tu kita tengok keliling dia. B ke A ni 2, 7, 6, 11, 10, 5. Yang mana yang kedua terdekat? Boleh kan? 2 kilometer ni. Yang kedua terdekat. Jadi kita patut mula daripada G. Mula daripada G ke B ke A. G, B, A. Lepas tu, tak ada pilihan dah. Nak pergi ke C. G, B, A, C. Jadi kamu pun tulis kat sini G, 1. B ke A berapa? 2. A ke C, 3. Okey, daripada C ni nak pergi mana? Nak pergi E ke nak pergi D? D. 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 Dia kata paling dekat, so kita pilih D lah. Yang paling dekat 16. 16, lepas tu? F. F. Boleh dah sebelum tu cikgu tanya, boleh dah kita pergi ke G? Tak boleh. Sebab Tak dia boleh. bentuk circle kan, dia jadi bulat. Dia patah balik tak boleh. Sebab ni tak ada dah. Antara 4 dengan 8 nak pergi mana? 4. 4. Okey, kita pergi ke F. 4. Lepas F, nak pergi mana? I. PG boleh tak? Yang ni tak boleh. I. Kalau PI, lagi dia patah, dia akan bentuk circle. Betul tak? I tak boleh. J. I pun tak boleh, dia akan bentuk circle. Kalau kita PJ, boleh tak J? J pun dia akan bentuk circle juga. Sampai sini dia tak ada di mana dah. J tak boleh. Jadi, tidak dapat tidak, kita terpaksa meredah ke E. So, 18. Sini, 18 kilometer. Lepas tu, lepas E, tak ada dah. Lain, J, 14. Okay, lepas J, tak ada dah. Ni lah, 13. Lepas tu, H. H, 15. 15. Dan last kali dia akan patah balik. Last kali baru dia boleh patah balik ke G, 6. Sebab dia penyambungan. Dia akan make sure semua kabel tu bersambung. So, last kali dia akan pergi semula ke tempat asal tu. Okey, yang ni ialah laluan yang pertama. Okey, nanti kamu akan jumlahkan kat bawah ni. Berapa? Okey, kita cuba cari laluan seterusnya pula. Padam dulu. Kita akan tengok laluan seterusnya. Ada laluan lain ni. Aku cuba. Okey, kalau laluan seterusnya, samalah. 1 ke B, 1 ke A, 2 ke C, 3. Tadi kita main ni kan? Apa kata kita main ni pula? 17. E 17. Lepas E? Di mana? D. D lah. Kita D dulu. Ni kalau P sini dia susah lah, dia akan bentuk circle. Okay, kalau E ke D, 8. 8 kilometer. Lepas tu P ke F, 4 kilometer. Lepas tu P ke, tak boleh P ke I. Sekali P ke I dia akan bentuk circle. J. P J dulu. J. J 9. Lepas tu P ke I,
13. 13. H 15 dan patah balik ke G 6. Okey, sekian perkara. Kamu semua kira. Okey, ini laluan yang kedua. Kita dapat at least kita ada 3 laluan. Cuba laluan satu lagi. Laluan satu lagi, kita guna sama jugalah. G ke B, 1, 2, 3. Tapi kat mana pula? Lalu lagi. Tadi kita pergi ke D kan. Kita pergi ke D 16. Tadi D kita pergi ke F. Sekarang ni D kita nak pergi ke E pula. D ke E 8. E nak pergi mana? Nak pergi 18 ke nak pergi 14? 14. 14. 14. Okey. 14. Lepas tu? Dia main sini ke sini? I. F. F dululah. Kalau pergi ke I, dia akan bentuk circle nanti. Dia tak boleh pergi mana. Okey, kita pergi ke F. Dapat 9. I 12. H 15. Last one. G 6. 6. Okey, dapat 3 laluan. Cuba kira. Kira sekarang. Kira ketiga jumlah laluan ni. Siapa dapat dulu abang? Laluan 1 dulu. Saya dapat 101. Okey, Adam Zakwan. Berapa jawapan kamu? 101. 101 Ya. Okey, betul tak yang lain? Laluan 101, betul tak? Saya dapat 92. 22? 92. 92. Oh, kenapa tak sama? Oh, cikgu saya tambah lagi Yang... satu lagi. Okey, seorang lagi? Tak, cikgu. Saya pergi tambah yang lain. Kamu silap? Adam? Jawapannya 92. Okey. 92, okey. So, laluan pertama ialah 92. Laluan yang kedua? Laluan kedua. Tak kita nak cari laluan paling dekat ni. Saya dapat 78. Fifatul 78. Okey. Betul tak yang lain? 78? Betul. Betul. Alisha? Betul Ya. ke 78? Ya, okey. Setuju. Okey ya. Laluan yang ketiga? 86. 86. Betul tak? Seorang tolong semak. 86 betul tak? Betul. Betul. Alhamdulillah. 86. Jadi, tak cantik cikgu tulis dengan mouse sebab tu sengit-sengit. Okey, jadi laluan yang paling dekat ialah itu penyelesaian dia nah. Laluan yang paling dekat cara nak tulis jawapan cara tulis. Inilah laluan yang paling dekat. Ini jawapan dia Lepas kamu buat kotak macam ni, kamu kena tulis macam ni. Laluan yang paling dekat ialah laluan 1, 2 atau 3? 2. Laluan 2 iaitu sepanjang 78 kilometer. Okey. Boleh buat?
Nanti cuba buat dah no. Buat hak ni buat dalam buku nota. Okey. Uji minda tak ada dah untuk 4 ni. Setakat ini dululah cikgu rasa untuk kelas untuk hari ni. Siapa yang tak ada salin lah. Jadi cikgu harap kamu balik kamu adalah buku kamu, buku nota, buku latihan. Bila kamu main sekolah nanti, cikgu nak tengok yang dah bertulis. Maksudnya bukti kamu belajar. Okey? Okay, ada soalan apa tak sebelum cikgu bubarkan kelas ni? Tak ada. Tak ada nak? Okey, alhamdulillah. Apa-apa kalau ada masalah PM cikgu je. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Pastikan kamu tulis kehadiran sebelum tinggal. Okey.